Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 4 akan mempersembahkan sebuah drama pendek yang bertajuk Lohong Misteri. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nur Alia Fadlin binti Muhammad Fadli sebagai pencerita. Saya, Nur Izzati Ayuni binti Zaidi sebagai Melin. Saya, Anas Akmal bin Azman sebagai Arjuna. Dan saya Muhammad Najwa bin Rahman sebagai Encik Amir dan Puan Maya. Selamat menonton! Cakap saya. Get out, stabilitas. Arjuna sedang menikmati sarapan pagi iaitu nasi lemak yang baru sahaja dibelinya di kantin sekolah. Seketika, matanya melilau-lilau mencari sosok tubuh rakan baiknya. Kelihatan Melin berjalan menuju ke arah bangku panjang tempat Arjuna duduk. Seketika, dia memerhatikan kelakuan Arjuna yang sedang menyuap nasi lemak sehingga tidak menyedari kehadirannya dari arah tepi. Melin terus mendendangkan lagu keroncong Gurindam Jiwa supaya Arjuna sedar tentang kehadirannya. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Kemudian Arjuna menyambung nyanyian Melin. Anak Cina pasang duka. Tiada maknanya saya tak rindu-rinduan. Sudah lupakah program kembali itu esok? Tidak mungkinlah saya lupa Arjuna. Guguran sikit pun tidak boleh ke? Yalah Melin, saya ingatkan awak betul-betul lupa. Saya sangat teruja ni. Sudah sekian lama kita tidak menyertai aktiviti lasak sebegini. Betul tu. Saya juga berasa tidak sabar untuk program ekspedisi Kembara Buta esok. Program tersebut akan berlangsung di mana ya? Saya terlupa pula. Tadi awak cakap saya yang lupa. Rupanya awak yang lupa Arjuna. Program esok akan dilaksanakan bertempat di Rimba Seri Warisan. Saya dengar kawasan hutan di situ agak tebal tetapi suasananya sangat indah. Wah, pastinya terdapat banyak jenis pokok dan pohon tumbuhan yang boleh kita pelajari esok. Saya sangat suka belajar berkaitan pokok-pokok secara saintifik. Sudah tentunya Arjuna, esok kita akan belajar banyak ilmu baharu. Seketika, Melin pun duduk di sebelah Arjuna. Lalu, dia membuka bekal makanan yang dibawanya dari rumah. Wah, sedapnya bau. Apa pula bekal yang awak bawa hari ni Melin? Nampak menyegarkan betul. Awak makan nasi lemak, makanan tradisional kaum Melayu kan? Saya makan makanan tradisional kaum Cina. Inilah dipanggil Chang Xiao Mian. Chang Xiao Mian tu apa? Sejenis mie ke? Betul tu Arjuna. Chang Xiao Mian bermaksud long life noodles. Agama kami mempercayai bahawa mie ini memberi simbolik untuk kehidupan yang panjang umur kepada sesiapa sahaja yang memakannya, asalkan awak tidak memotong mie ini menjadi pendek. Oh, jadi awak perlu memakannya dalam keadaan mie ini masih panjang dan tidak dipotonglah. Tepat sekali Arjuna. Kebiasaannya, mie ini disediakan semasa perayaan Tahun Baru Cina, sambutan hari jadi dan sambutan-sambutan lain. Memandangkan kami sekeluarga menyambut hari lahir kakak saya yang ke-16 semalam, ibu saya memasaklah mie ini. Wah, bagaimana rasa mie ini? Tekstur mie ini sangat kenyal kerana ibu saya membuatnya sendiri. Rasa mie ini juga sangat sedap.
Melin mengeluarkan penyepit kayu untuk memakan makanan tersebut. Sementara Arjuna pula makan nasi lemak menggunakan tangan kanannya. Arjuna hanya melihat sahaja terletah Melin menggunakan penyepit kayu tersebut untuk mengambil mi chang siu miannya. Nanti awak ajarlah saya cara untuk makan menggunakan penyepit ni. Saya tidak mengetahui kerana orang Melayu kebiasaannya makan menggunakan tangan je. Oi, boleh saja Arjuna. Memang sukar sedikitlah kalau tidak biasa. Tapi kalau sudah biasa nanti mudah sahaja. Kamu memang makan dengan tangan kanan sahaja atau boleh guna tangan kiri juga? Adat orang Melayu memang makan menggunakan tangan kanan saja. Tidak boleh menggunakan tangan kiri. Pasti mak saya marah kalau nampak saya makan dengan tangan kiri. Ha. Faham? Saya pun hendak cubalah makan nasi menggunakan tangan kanan selepas ini di rumah. Mereka berdua pun menikmati makanan mereka dengan penuh berselera. Setelah mereka berdua selesai menghabiskan sarapan masing-masing, loceng pun berbunyi menandakan waktu rehat telah pun tamat. Alamak, loceng sudah berbunyi. Saya ada kelas matematik selepas ini bersama Cikgu Fatimah. Saya pula selepas ini ada kelas kegemaran saya iaitu Bahasa Melayu bersama Cikgu Lia. Saya balik ke kelas saya dahulu ya Arjuna. Baik Melin, jangan lupa program ekspedisi kembara esok ya. Baik Arjuna, bye-bye. Bye. Pada pagi hari kejadian, Arjuna dan Melin bangun awal pagi kerana terlalu teruja untuk menyertai program ekspedisi kembara hutan tersebut. Mereka berdua berkumpul di rumah Melin. Kemudiannya, bapa Melin menghantar mereka berdua ke tapak permulaan ekspedisi rimba seri warisan tersebut. Sesampainya di sana, Arjuna dan Melin bergegas untuk berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Mereka kemudiannya memastikan kelengkapan mereka untuk masuk ke dalam hutan ada dan mencukupi. Aduh, saya tidak membawa kompas lah pula. Pasti tertinggal semasa saya mengemas barang malam semalam. Bagaimana ni Arjuna? Tidak mengapa Melin, saya ada bawa kompas lebih. Awak pinjamlah dulu saya punya. Wah, terima kasih Arjuna. Awak memang penyelamat. Ibu saya bukakan 2 baca pena untuk saya. Awak ambillah 1. Nanti apabila awak sudah mula berasa letih, makanlah ini untuk tambah tenaga awak. Wah, terima kasih Melin. Sama-sama. Kelengkapan awak yang lain sudah ada kan? Lampu sulur, pisau, air, tali dan mancis. Ya, semuanya sudah ada dalam beg galas saya. Baik, ayo kita mulakan ekspedisi ini. Mari. Setelah peserta-peserta berkumpul, Encik Amir sebagai ketua ekspedisi kemudiannya memberi penerangan serba sedikit tentang ekspedisi yang akan berlangsung. Menurut beliau, pada pengembaraan kali ini, mereka akan bergerak secara berpecah dalam kumpulan-kumpulan kecil. Arjuna dan Melin berada dalam kumpulan yang sama bersama instruktur Encik Amir. Setelah itu, mereka pun berkumpul bersama peserta lain yang berada dalam kumpulan yang sama. Baiklah semua, pertamanya saya ingin mengucapkan setinggi penghargaan kepada semua yang menyertai ekspedisi ini. Tanpa melengahkan masa, kita akan mulakan pengembaraan kita. Semua bersedia? Bersedia tuan. Baik, saya mahu anda semua berbaris dalam satu barisan dan ikut jejak saya. Fokus dan jangan lalai supaya kamu tidak sesat. Jika rakan kamu perlukan bantuan, maklumkan kepada saya atau rakan kumpulan yang lain. Kita akan bantu bersama-sama bagai awal dan tebing. Ingat, semasa ekspedisi ini, janganlah kita menjadi seperti enau dalam berluka, hanya melepaskan pucuk masing-masing. Kita akan bekerjasama jika terdapat sebarang masalah yang berlaku. Arjuna dan Melin patuh dengan arahan yang diberikan oleh Encik Amir. Setelah itu, sedang mereka mendengar penerangan berkaitan tumbuh-tumbuhan yang disampaikan oleh Encik Amir. Mereka melalui sebuah pokok tualang yang amat besar. Melin cuba untuk bersandar pada pokok tersebut, namun terdapat sesuatu yang berlaku.
Saya berasa penatlah Arjuna. Boleh kita berhenti berteduh seketika di pokok besar itu? Marilah, boleh awak bersandar seketika dan makan bar coklat yang ibu awak bekalkan itu untuk menambah tenaga awak. Lalu, Melin pun menuju ke arah pohon yang amat besar tersebut untuk berteduh sambil mendengar penerangan yang diberikan oleh Encik Amir. Arjuna mengikorinya dari belakang. Namun, apabila Melin hendak bersandar, dia berasa gegaran dan tiupan angin yang amat kuat berdekatan pokok tersebut. Kenapa saya rasa ada gegaran di tempat ini? Mengapa angin bertiup dengan sangat kuat? Melin, jauhi pohon itu. Ada lubang besar di tepi itu. Melin menjerit sekuat hati bagi meminta pertolongan kerana tubuhnya seakan-akan ditarik untuk masuk ke dalam lubang misteri tersebut. Arjuna cuba untuk memanggil Encik Amir dan ahli kumpulan yang lain untuk membantu menyelamatkan Melin. Namun jeritannya itu seperti tidak didengari oleh mereka, seolah-olah telinga mereka dipekakkan daripada mendengar jeritan Arjuna dan Melin. Namun, Arjuna tetap juga membantu untuk menarik Melin keluar daripada lorong tersebut. Malangnya, dia gagal untuk membantu kerana tarikan daripada lorong itu amat kuat. Pegang tangan saya kuat-kuat, Melin. Saya akan cuba tarik awak sekuat hati. Jangan lepaskan genggaman ini. Saya tidak mampu bertahan Arjuna. Tarikan daripada lorong ini sangat kuat. Saya tidak rasa saya akan selamat. Lepaskan sahaja genggaman awak Arjuna. Nanti awak akan terikut saya ke dalam lorong ini. Jangan, Melin. Saya tidak akan lepaskan awak. Awak boleh keluar dari situ. Bertahan sedikit sahaja lagi. Saya akan ambil tali untuk menarik awak keluar. Namun, segala usaha yang dilakukan oleh Arjuna untuk menarik Melin keluar daripada lorong misteri tersebut akhirnya sia-sia kerana Melin tidak mampu lagi untuk bertahan. Angin yang kuat tersebut menolaknya masuk ke dalam lorong tersebut diikuti dengan Arjuna. Arjuna, lepaskan! Tidak, saya tidak akan lepaskan. Biar saya terjatuh juga jika awak terjatuh. Mereka berasa amat cemas dan takut ketika terjatuh ke dalam lorong tersebut. Sedang itu, mereka berdua pun pengsan. Apabila mereka berdua tersedar sahaja daripada pengsan itu, mereka seperti sudah berada di alam lain dan bukan di rimba seri warisan lagi. Tiba-tiba, satu sosok tubuh seorang perempuan berjalan menghampiri mereka. Bangun dari pembaringanmu, wahai saudara dan saudari. Kau siapa? Kita bangun sajalah. Nanti dia marah kita. Tidak mahu saya ikut cakap wanita ni. Apalah yang hendak dilakukan kepada kita? Usah risau, wahai saudara. Hamba tidak akan apa-apakan tuan hamba. Bangunlah, niat hamba baik. Hanya ingin membantu. Dengan rasa was-was dan takut, Arjuna dan Melin pun bingkas bangun kerana tatapan tajam yang diberikan oleh Cempaka Sari. Hamba tahu, tuan-tuan hamba sekarang berasa amat takut kerana berada di alam lain. Namun, bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Biar hamba perkenalkan diri hamba terlebih dahulu. Nama hamba, Cempaka Sari. Hamba adalah pemudi yang diutuskan oleh Kerajaan Cenderana, iaitu kerajaan yang sedang memerintah alam yang tuan-tuan hamba duduki sekarang ini, untuk membantu manusia-manusia seperti kalian yang sesat ke alam ini. Jadi, kau akan tolong kami berdua keluar daripada alam ini? Sudah tentu, saudara. Itu memang perintah yang dititahkan oleh Sultan kepada hamba. Kalau begitu, bagaimanakah kamu ingin menolong kami? Apa yang kamu pegang di tangan kamu itu? Baiklah, kalian boleh keluar melalui lorong yang membawa kalian berdua ke alam ini. Namun, lorong tersebut sudah hilang. Oleh itu, salah seorang daripada kalian perlu membuka semula lorong tersebut. Bagaimana hendak membuka lorong tersebut, wahai Cempaka Sari?
Untuk membuka lorong tersebut, tuan-tuan hamba perlu menyelesaikan satu misi. Cempaka Sari menunjukkan kad misi yang berada di tangannya. Di tangan hamba ini terdapat sebuah kad yang mengandungi misi yang perlu kalian berdua atau hanya salah seorang daripada kalian lakukan. Jika kalian berjaya, maka lorong tersebut akan terbuka dengan sendirinya dan kalian boleh pulang ke dunia asal kalian. Cempaka Sari menghulurkan kad tersebut kepada Melin dan Arjuna. Oh, suka untuk hamba ingatkan, terdapatnya dua peraturan penting yang tuan hamba perlu ikuti semasa melengkapkan misi ini. Jika kalian ingkar akan peraturan-peraturan ini, misi akan dikira terbatal dan tuan-tuan hamba tidak akan berpeluang untuk kembali ke dunia yang nyata. Apakah dua peraturan itu, Cempaka Sari? Yang pertama, misi ini perlu dilengkapkan dalam masa 3 minit sahaja. Jika lebih, kalian dikira gagal. Oh, senang saja tu. Apa peraturan yang kedua? Ish, jangan cakap besar Arjuna, kelak nanti memakan diri sendiri. Memang benar bagai dikata, saudari. Baiklah, peraturan kedua ini amat penting. Dengar baik-baik. Walau apa pun yang terjadi semasa menjalankan misi, jangan sesekali menghampiri pohon ara tersebut. Melin dan Arjuna membuka kad misi tersebut dan membacanya. Melin dan Arjuna membuka kad misi tersebut dan membacanya. Selesaikan permainan batu seremban. Kiraan batu 1 hingga 6. Buah di lambung jangan jatuh. Maksudnya saya perlu main buah 1 hingga buah 6 tanpa menjatuhkan apa-apa buah lah. Tepat sekali tuan hamba. Melin menguntit 5 biji batu yang terdapat di sekeliling mereka dan memberikan kepada Arjuna. Kemudian, Arjuna pun mula bermain buah 1. Namun, dia tidak berjaya. Alamak, saya gagal. Minta maaf Melin. Awaklah satu-satunya harapan untuk kita keluar daripada sini, Melin. Buat betul-betul. Tidak mengapa Arjuna, kita ada satu lagi peluang. Saya akan lakukan yang terbaik. Arjuna menyerahkan batu serembannya kepada Melin. Kemudian, Melin memulakan permainan daripada kiraan batu 1. Dia berjaya melepasi satu persatu kiraan buah. Buah 1, buah 2, buah 3, buah 4 dan buah 5 dilepasinya dengan baik. Namun, semasa dia mencampakkan batu untuk kiraan buah yang ke-6, satu daripada batu tersebut tercampak jauh daripada kawasan permainan mereka. Aduh, masih sudah suntuk. Tinggal 30 saat saja lagi. Kalau saya ambil batu tu, takut tidak sempat. Tidak mengapa. Saya cuba cari batu lain yang berdekatan. Baik Arjuna, cepat sikit. Itu dia. Saya sudah nampak batu kecil yang sesuai. Saya akan pergi ambilkan untuk awak. Pada ketika itu, alangkah terkejutnya Melin kerana Arjuna meluru ke arah kawasan pokok ara yang tidak boleh didekati tersebut. Seketika, Arjuna tidak menyedari perbuatannya itu oleh sebab terlalu ingin mengejar masa. Arjuna, jangan dekat dengan pokok itu. Arjuna yang sedang berlari laju menoleh ke belakang memandang Melin dengan penuh kekesalan.
Dia berjaya mengutip batu tersebut, tetapi terdapat pasir jerus yang menariknya dari situ. Namun, Arjuna bernasib baik kerana Maylin sempat menyentak tangannya dan menariknya keluar daripada pasir jerus itu. Terima kasih Maylin. Nah, ambil batu ni. Teruskan batu ke-6. Kita masih ada masa ni. Baik Arjuna. Dengan tangkasnya, Maylin menangkap batu yang dibalik oleh Arjuna ke arahnya dan meneruskan kiraan buah ke-6. Setelah itu, Maylin berjaya melambung semua kiraan buah tanpa menjatuhkan apa-apa batu dalam masa yang ditetapkan. Untung kamu sempat menghabiskan semua kiraan buah. Ya Arjuna, saya berasa amat lega. Cempaka Sari kemudiannya memunculkan diri di hadapan mereka berdua. Hamba ucapkan tahniah kepada tuan hamba berdua. Kalian telah pun berjaya menyelesaikan misi ini. Hamba nampak kesungguhan dan kerjasama antara tuan hamba berdua untuk keluar dari sini. Oleh itu, lihatlah di hadapan kalian berdua. Lohong sudah pun terbuka. Pergilah kalian balik ke dunia asal kalian. Selamat tinggal. Arjuna memandang ke hadapan dengan penuh rasa teruja dan tidak sabar. Dia kemudiannya melihat sebuah lohong yang sudah terbuka luas, sedia untuk dimasuki oleh mereka berdua. Maylin, apa tunggu lagi? Marilah kita pulang. Tetapi Arjuna... Tetapi apa? Dengan tidak semena-mena, Maylin menolak tubuh Arjuna dengan sangat kuat sehingga Arjuna seorang yang terjatuh ke dalam lohong tersebut. Arjuna menjerit sekuat hati kerana terkejut dengan tindakan Maylin itu. Tolong saya. Bunyi jeritan yang kuat dari arah ruang tamu menyentak fokus Puan Maya yang sedang menyediakan sarapan di dapur. Arjuna kelihatan sedang terbaring seorang diri di atas sofa yang terletak di ruang tamu itu. Puan Maya segera mengejutkan anak bujangnya itu. Atina sayang, bangun. Mengapa terjerit ni? Saya di mana ni? Arjuna di rumah. Ini mama nak. Aduh, rupa-rupanya segala kejadian tadi hanya mimpi buruk saya saja. Leganya hati. Sudah nak, pergilah mandi dah bersiap-siap. Jangan lupa, program ekspedisi Kembara Hutan yang kamu sertai itu berlangsung hari ini. Baik, Mak. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes, and I keep you in my heart, in my heart. Drama Lohong Misteri mengisahkan tentang dua orang sahabat baik bernama Arjuna dan Maylin yang telah menyertai sebuah program ekspedisi kembara hutan anjuran Jabatan Perhutanan Semenanjung. Ekspedisi tersebut berlangsung di sebuah hutan yang bernama Rimba Seri Warisan. Sesampainya di tapak permulaan ekspedisi, para peserta memastikan kelengkapan yang hendak dibawa mencukupi. Ekspedisi tersebut diketuai oleh Encik Amir, iaitu seorang jurulatih pakar dalam bidang perhutanan. Setelah Encik Amir memberikan taklimat dan arahan ringkas kepada para peserta, pengembaraan pun dimulakan. Arjuna dan Maylin berasa amat bersemangat semasa memulakan pengembaraan tersebut. Mereka berdua mengikuti jejak Encik Amir dengan teliti sambil mendengar beliau memberi penerangan tentang biologi pokok-pokok yang terdapat dalam hutan tersebut. Sedang Encik Amir leka memberi penerangan sambil mendaki lereng bukit, Arjuna dan Maylin terjatuh ke dalam sebuah lohong hitam yang terdapat pada sebuah pokok tualang yang sangat besar. Mereka berdua amat panik ketika itu dan kedua-dua mereka pengsan. Ketika sedar, mereka berasa amat terkejut kerana mereka seakan-akan berada di alam yang lain, bukan lagi di Rimba Seri Warisan. Tiba-tiba,
muncul satu sosok tubuh wanita yang memakai baju tradisional masyarakat Melayu, iaitu baju kebaya, sambil memegang sebuah kad. Wanita tersebut yang bernama Cempaka Sari merupakan seorang pemudi dari kerajaan Cenderamata, iaitu kerajaan yang sedang memerintah alam yang mereka masuki tersebut. Cempaka Sari dikirimkan oleh kerajaan tersebut bagi membantu manusia-manusia yang termasuk ke alam tersebut untuk kembali semula ke dunia nyata. Beliau menyatakan mereka perlu melengkapkan satu misi bagi membuka semula lorong tersebut supaya mereka berdua boleh keluar daripada alam kerajaan Cenderamata tersebut. Namun, terdapat dua peraturan yang mereka perlu ikuti. Jika tidak, mereka dikira gagal dan tidak dapat kembali ke dunia asal. Mereka sedaya upaya menyelesaikan misi tersebut dalam masa yang ditetapkan dan tidak melanggar peraturan. Arjuna hampir melanggar salah satu daripada peraturan tersebut, namun Maylin berjaya menyelamatkannya. Oleh itu, mereka berdua berjaya membuka lorong tersebut untuk kembali ke dunia asal. Sedang mereka ingin masuki lorong tersebut, Maylin menolak tubuh Arjuna dengan kuat sehinggakan Arjuna tersentak dan terbangun daripada tidur. Rupa-rupanya, segala kejadian tersebut adalah mimpi Arjuna semasa tidurnya.